Okay, Assalamualaikum semua dan good morning. Okay, hari ini kita masuk bab 2. Ya, kita masuk bab 2. Okay, ini sukatan bab 2. Ya, kita ada 4 subtopik. Ya, ada 4 subtopik di sini. Okay, bab 2 tajuknya ialah perakaunan pendapatan negara. Ya, walaupun namanya akaun, tak adalah belajar akaun, ya, tak adalah belajar ledger, journal, ya, kemudian buku tunai, akaun untuk rugi dan sebagainya lah, bukan, ya. Ya, kita just nak hitung pendapatan negara saja, sedikit je, ya. Okey. Ada 4 subtopik di sini. Yang pertama ialah 2.1 konsep pendapatan negara. Ya, kita nak belajar beberapa konsep pendapatan negara. Ya, antaranya yang kita nak belajar di sini ialah KDNK, keluaran dalam negara kasar. Ya, kita juga akan belajar KNK, keluaran negara kasar. Ya, kita akan belajar harga nominal. Ya, harga benar, apa beza dia, ya. Contohnya KDNK nominal dengan KDNK benar, ya. So apa beza dia, ya. Kemudian kita akan belajar harga pasaran, ya, dengan harga kos, ya. KDNK harga pasaran dengan KDNK harga kos, apa beza dia, ya. Last sekali kita akan belajar konsep pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan per kapita? Ya, jadi bila kita belajar konsep, ya, konsep ni pertama yang kita kena pelajari ialah definisi. Ya, kemudian kita kena belajar rumus. Ya, rumus dia. Ya, kemudian kita nak lihat hubungan dia. Ya, dengan rumusnya kita nak hitung. Ya, di sini ada banyak hitung-hitung lah, ya. Okay, kita nak hitung, ya. So itu konsep, definisi, hubungan, gunakan rumus untuk menghitung dan juga kita nak huraikan. Ini ya konsep. Ada beberapa konsep yang kita belajar. Ya. Okey, 2.2 ialah kaedah menghitung pendapatan negara. Ya, kaedah menghitung pendapatan negara ada 2 kaedah sahaja, iaitu yang pertama adalah kaedah keluaran dan juga kaedah perbelanjaan. Ada 2 kaedah saja. Ya, dulu kita ada 3. Ya, kaedah pendapatan tapi dibuang daripada sukatan. Ya. Jadi ada 2 kaedah menghitung pendapatan negara, kaedah keluaran dan juga kaedah perbelanjaan. Ya, kemudian kita akan belajar, ya, masalah, ya, dalam menghitung pendapatan negara. Ya, masalah semasa atau dalam menghitung pendapatan negara. Apa masalah dia? Ya. Okey, 2.3 kegunaan data pendapatan negara. Kita dah hitung pendapatan negara, so apa kegunaan data tersebut? Ya. So ada 5 kegunaan di sini. Last sekali ialah 2.4 kelemahan menggunakan data pendapatan negara untuk membanding taraf hidup. Ya, kita dah hitung data, ya, pendapatan negara tadi, kita gunakan data tadi, ya, kita untuk membanding taraf hidup sama ada antara negara ataupun antara masa. Ya. Ada banyak kelemahannya, ya. Kita tak boleh gunakan data pendapatan negara untuk membanding taraf hidup. Contohnya dululah tahun 90, ya, gaji 1,000 boleh beli rumah. Ya. Tahun 2020 gaji 1,000 nak beli rumah pun tak lepas. Ya. So kita kata, oh, zaman dulu taraf hidup lebih tinggi daripada zaman sekarang. Tidak semestinya. Ya, ada banyak kelemahan. Begitu juga antara negara. Kita gunakan data pendapatan negara, kita bandingkan taraf hidup. Kita kata, okey, Singapura taraf hidup dia lebih tinggi daripada Thailand. Kita kata macam tu. Ya. Tak semestinya. Ada banyak kelemahan dia. Kita tak boleh kata negara ni taraf hidupnya lebih rendah daripada negara ni. Tak boleh juga, ya.
Okey. So ini yang kita akan pelajari dalam bab 2. Okey, kita masuk 2.1 konsep pendapatan negara. Ya, kita ada berapa konsep? 1 2 3 4 5 6 7 konsep yang kita akan pelajari. Ya. Okey, yang pertama ialah KDNK, keluaran dalam negara kasar. Ya. KDNK ialah keluaran dalam negara kasar. Apa maksud KDNK? Ya, KDNK ialah nilai keluaran barang dan perkhidmatan. Nilai keluaran barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran dalam negara, tanpa mengira faktor pengeluaran tersebut milik warga negara atau warga negara asing dalam tempoh setahun. Ya. Okay, di sini ada beberapa kata kunci atau perkataan yang wajib ada dalam definisi ini. Jika tak ada perkataan tersebut, maka definisi ini dah hilang markah dia. Okay, yang pertama nilai, yang kedua akhir, yang ketiga ialah dalam negara. Semua faktor pengeluaran dalam negara, ya, tanpa mengira faktor pengeluaran tersebut milik warga negara atau milik warga negara asing. Ya. Markah bagi definisi ini adalah 2 markah. Ya. Nilai keluaran barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran, ya, yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran. Okey. Dalam negara. Okay, 1 markah. Ya. Ayat cikgu tertinggal, patutlah rasa pelik je. Yang oleh, yang dikeluarkan. Ya, yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran dalam negara, tanpa mengira faktor pengeluaran tersebut milik warga negara atau milik warga negara asing dalam tempoh setahun. Okey, ini satu lagi. So markahnya 2 markah. Apa maksud definisi ini? Nilai barang, bila sebut nilai ya, bukan jumlah, RM ya, nilai. Nilai ini mesti RM. Nilai keluaran atau nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran dalam negara. Maksudnya semua barang yang dikeluarkan dalam negara. Ya. Semua barang yang dikeluarkan dalam negara Malaysia, tak kira barang tadi dikeluarkan oleh rakyat Malaysia atau dikeluarkan oleh warga asing, semua dikira dimasukkan dalam KDNK. Itu maksudnya ya. Okey, kemudian kita lihat KNK, keluaran negara kasar. D dah hilang. Ya, jadi N saja, D-nya dah hilang. Keluaran negara kasar. Keluaran negara kasar ialah nilai keluaran barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran milik negara, tanpa mengira sama ada dikeluarkan dalam negara atau di luar negara. Ya. So macam sama je tapi lain, ya. So kata kuncinya nilai, ya, dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran milik negara. Ya, sana dalam negara, ini milik negara, tanpa mengira dikeluarkan dalam negara atau luar negara. Okey, markah juga 2 markah. Yang pertama, ya, nilai keluaran barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran milik negara. Yang kedua, tanpa mengira sama ada dikeluarkan dalam negara atau luar negara. Okey. Apa maksud di sini? Nilai keluaran barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh semua faktor pengeluaran milik negara. Milik negara. Maksudnya semua barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh rakyat Malaysia saja. Milik negara maksudnya rakyat Malaysia saja. Semua yang rakyat Malaysia keluarkan, barang dan perkhidmatan tadi, ya, tak kira lah dia keluarkan barang tu dalam negara ke, luar negara ke, kita masukkan dalam perkiraan
KNK. Ya, jadi tak hitung ya barang yang dikeluarkan oleh rakyat asing. Ya, kita hitung yang rakyat Malaysia saja. Ya. Jadi semua barang dan perkhidmatan yang dikeluarkan oleh rakyat Malaysia, tak kira keluarkan dalam negara ke, luar negara ke, kita campurkan dan masukkan dalam pengiraan KNK. Ya, di sini kita tak hitung atau tak masukkan ya barang yang dikeluarkan oleh rakyat asing di dalam negara. Ya. Okey. So inilah beza KDNK dengan KNK. Okey, sekarang kita nak lihat apakah hubungan antara KNK dengan KDNK. Apa hubungannya? Ya, antara KNK dengan KDNK. So, hubungan antara KNK dengan KDNK ialah pendapatan faktor bersih luar negara. Ya, pendapatan faktor bersih luar negara. Apa itu pendapatan faktor bersih luar negara? Apa maksudnya? Pendapatan faktor bersih luar negara ialah perbezaan antara penerimaan faktor, pendapatan faktor ya, pendapatan faktor dari luar negara dengan pembayaran faktor ke luar negara. Ya, jadi pendapatan faktor bersih luar negara ialah perbezaan antara penerimaan pendapatan faktor ya, pendapatan faktor ya, dari luar negara, penerimaan pendapatan faktor dari luar negara ya, dengan pembayaran faktor ke luar negara. Ya, jadi rumusnya ya, KNK sama dengan ya, KDNK tambah pendapatan faktor bersih luar negara. Ya, rumusnya ialah KNK sama dengan KDNK tambah pendapatan faktor bersih luar negara. Okey ya. Jadi faktor ni adalah tanah, buruh, modal usahawan. Ya, rakyat Malaysia bekerja di luar negara, so dapat upah bawa balik Malaysia. Itu penerimaan. Ya. Ya, kemudian apa lagi pendapatan faktor? Modal. Ya, dapat faedah bawa balik. Ya, melabur di luar negara dapat untung bawa balik. Ya, tanah. Ya, kita sewakan kepada warga asing, kita dapat upah sewa, itu penerimaan. Ya. Okey. Kemudian pembayaran faktor keluar negara. Orang asing bekerja di Malaysia, so dapat upah, ya, hantar ke luar negara. Itu pendapatan faktor bersih luar negara. Ya. Jadi nak hitung KNK, KDNK tambah pendapatan faktor bersih luar negara. Jadi apakah beza KNK dengan KDNK? Maka bezanya adalah pendapatan faktor bersih luar negara. Ya. So, huraiannya ialah jika pendapatan faktor bersih luar negara positif, ya, maka KNK lebih besar daripada KDNK. Ya. Memanglah secara matematik, kalau ini positif, ini tambah ini, tentulah ini lebih besar daripada ini. Ya. Okey. Jika pendapatan faktor bersih luar negara negatif, maka KNK kurang daripada KDNK. Ya. Sebaliknya, jika pendapatan faktor bersih luar negara ya, sifar, maka KNK
bezanya adalah pendapatan faktor mesin. Okey, sekarang kita nak lihat konsep yang kedua. Apa beza harga pasaran dengan harga kos? Harga pasaran, harga kos. Apakah beza dia? Ya. Okey. Sama ada KNK, KDK, tak kisah ada padi. Yang penting ni, apa beza harga pasaran dengan harga kos? Okay, sekarang kita lihat KNK harga pasaran. Ya, apa maksud KNK harga pasaran? Ya, maksudnya ialah nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh sesebuah negara, ya, yang dihitung mengikut harga pasaran, iaitu harga yang dibayar oleh pembeli. Ya, jadi KNK harga pasaran ialah pendapatan negara yang dihitung mengikut harga pasaran, ya, mengikut harga pasaran. KNK harga kos. Ya, KNK harga kos ialah nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan oleh sesebuah negara berdasarkan bayaran kepada pemilik faktor pengeluaran. Ya, berdasarkan bayaran kepada. Ya, apa maksudnya? Maksud di sini pendapatan negara dihitung, ya, berdasarkan bayaran kepada faktor pengeluaran, ya, iaitu berdasarkan, ya, bayaran kepada pemilik faktor pengeluaran tanah, buruh, modal usahawan. So itu adalah kos. Jadi pendapatan yang dihitung itu, ya, kita kata, ya, KNK harga kos. Okey, sekarang kita nak lihat apa hubungannya harga kos dengan, ya, harga pasaran ni. Apa hubungannya? Hubungannya, perbezaannya adalah cukai tak langsung, ya, biasa kita buat CTL, ya, dan subsidi. Ya, kita bagi duit, simbolnya je lah, ya. Jadi di sini hubungan antara harga pasaran dengan harga kos kenapa berbeza? Disebabkan dua perkara ni. Ya, perbezaannya disebabkan oleh cukai tak langsung dan subsidi. Jadi rumus nak hitung, ya, KNK harga kos, rumusnya ialah KNK harga pasaran tolak cukai tak langsung tambah subsidi. Ya, nak cari harga kos, ya, tambah subsidi. Ya, nak cari harga pasaran tambah cukai tak langsung, kita terbalikkan sahaja rumus tersebut. Okey. So apa huraiannya? Ya, jika cukai tak langsung lebih besar, ya, daripada subsidi, maka KNK harga pasaran lebih besar daripada KNK harga kos. Ya, saya dah kata kalau nak hitung harga pasaran tambah cukai tak langsung. So kalau cukai tak langsung lebih besar, ya, maka harga pasaran juga lebih besar daripada harga kos. Ya, sebaliknya jika cukai tak langsung kurang daripada, ya, subsidi, ya, maka KNK harga pasaran kurang daripada KNK harga kos. Ya, jadi kalau subsidi lebih besar, maka harga kos lebih besar berbanding harga pasaran. Ya, sebaliknya jika cukai tak langsung sama dengan subsidi, maka KNK harga pasaran sama dengan KNK harga kos. Ya, itulah perbezaan dia. Okey, kita masuk konsep yang kedua, ya, konsep yang ketiga. Apa beza nominal dengan benar? Ya, apa beza nominal dengan benar? Tadi KDNK dengan KNK sudah.
Harga pasaran dengan harga kos juga sudah. Sekarang kita masuk nominal dengan benar. Apa beza K&K nominal dengan K&K benar? Ya, okay, lihat definisi. K&K nominal ialah nilai keluaran negara yang dihitung mengikut harga pasaran tahun semasa. Ya, maksudnya pendapatan dihitung mengikut harga pasaran. Ini sama maksud dengan K&K harga pasaran. Ya. Okay, manakala K&K benar, ya, bila sebut benar dalam ekonomi, bila kata benar, benar maksudnya dia dah tolak inflasi. Ya. K&K benar ialah nilai keluaran negara yang dihitung mengikut harga tahun asas. Ya, mengikut harga tahun asas. Ya. Apa maksudnya harga tahun asas? Apa itu tahun asas? Ya, tahun asas ialah tahun perbandingan, di mana pada tahun itu ekonomi stabil, harga tak berapa naik, tak berapa nak turun, stabil je. Jadi tahun itu dijadikan tahun perbandingan atau kita panggil tahun asas. Ya. Jadi apa nama definisi ini satu markah satu markah. Ya. Kalau nominal harga pasaran. Ya, kalau benar ya harga tahun asas. Ya. Okay, sekarang kita nak lihat apa hubungan K&K nominal dengan K&K benar ni. Apakah hubungan dia? Ya, hubungannya adalah IHP. Indeks harga pengguna. Ya, indeks harga pengguna ni digunakan untuk menghitung inflasi. Ya, untuk menghitung inflasi. Okey, rumus K&K benar. Rumusnya ialah IHP tahun asas bahagi dengan IHP tahun semasa darab dengan 100. Ya. Biasanya ya saya suruh pelajar tulis 100 je di sini. Okey, IHP tahun asas ialah indeks harga pengguna yang dihitung pada tahun asas. Ya, biasanya IHP ya pada tahun asas, bukan biasanya lah. Ya, memang kita tetapkan 100. Ya, saya selalu suruh pelajar buat rumus macam ni. Sebab kalau IHP kosong, dia akan ingat IHP pada tahun sebelum. Ya. Okey, bagi dengan IHP tahun semasa darab dengan 100. Ya. Kita ingat ya, IHP tahun asas, ya tahun perbandingan adalah 100. Okey, so dari sini apakah huraian ya perbezaan K&K nominal dengan K&K benar? Ya, jika IHP lebih besar dari 100. Lebih besar dari 100 maksudnya berlaku inflasi. Ya, jadi ya harga pasaran tentulah lebih tinggi. Jadi K&K nominal lebih besar daripada K&K benar. Ya. Jadi kalau indeks harga pengguna melebihi 100, maksudnya berlaku inflasi. Ya, bila berlaku inflasi tentulah harga pasaran naik. Jadi K&K nominal lebih besar daripada K&K benar. Sebaliknya jika IHP kurang dari 100, ya, maka K&K nominal kurang daripada K&K benar. Ya, jika IHP-nya sama dengan 100, okey, ini tahun asas lah. Ya, K&K nominal sama dengan K&K benar. Okey, inilah perbezaan antara K&K nominal dengan K&K benar. Kita pergi konsep yang terakhir. Konsep yang terakhir ialah pendapatan negara dan pendapatan per kapita. Apa itu pendapatan negara? Pendapatan negara ialah jumlah nilai barang dan perkhidmatan akhir yang dikeluarkan dalam sebuah negara dalam tempoh setahun.
Pendapatan per kapita pula ialah pendapatan purata bagi setiap penduduk dalam sebuah negara. Ya, jadi pendapatan purata bagi setiap penduduk dalam sesebuah negara. Okey. So, rumus untuk menghitung pendapatan per kapita ialah pendapatan per kapita sama dengan pendapatan negara bahagi jumlah penduduk. Ya. So, pendapatan negara bahagi dengan jumlah penduduk, dapatlah pendapatan per kapita. Ya. So, pendapatan per kapita yang kita hitung ni kita gunakan untuk mengukur taraf hidup. Ya, jadi untuk mengukur taraf hidup, ya, untuk mengukur taraf hidup, ya, kita gunakan ya pendapatan per kapita, ya, gunakan pendapatan per kapita benar. Ya, benar maksudnya kita gunakan pendapatan benar. Ya, tak boleh guna pendapatan negara. So, guna pendapatan benar. Ya, so pendapatan per kapita benar digunakan untuk mengukur taraf hidup. Ya, kalau kita gunakan pendapatan negara, maka ada banyak kelemahan. Ya, jika kita gunakan pendapatan negara per kapita ya untuk mengukur taraf hidup. Ya.